Okay, so ini adalah praktis formatif 3.1. Okay, so soalan pertama, apakah yang dimaksudkan oleh jejak karbon? Okay, so carbon footprint, apakah maksudnya? Okay, so maksud jejak karbon adalah produk yang mengeluarkan impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar. Okay, produk yang mengeluarkan impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar. So if you remember dalam slide cikgu atau dalam kuteks kamu, kamu tengok ada dua keadaan, okay? Satu, tapak kaki berwarna hitam dan satu lagi adalah tapak tangan berwarna hijau. So yang berwarna hijau tu adalah produk yang memberikan impak positif, yang tapak kaki tu, okay, jejak karbon itu adalah produk yang memberikan impak negatif, okay, kepada kelestarian alam sekitar. Okay, soalan kedua, nyatakan 7 faktor yang lazimnya mempengaruhi impak suatu produk yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okay, so yang pertama adalah pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Okay, so tahap bagaimana kitar hayat suatu produk itu ataupun kaedah bagaimana kita dapat meningkatkan kecekapan. Maksudnya kita buat benda lain lah, upcycle dan sebagainya. So itu dapat membantu dalam menentukan impak suatu produk. Okey, yang kedua adalah pengurusan sisa yang cekap. Okey, adakah kita nak kitar semula? Adakah kita akan melupuskan di tempat pelupusan sampah? Okey. Yang ketiga adalah kaedah penyingkiran gas rumah hijau. Okey. Seperti sinki karbon, tak silap saya. Okey. Sinki karbon tu dua kaedah di mana kita dapat menyingkirkan gas rumah hijau dengan baik. Okey. Yang keempat adalah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Okay. Kita nak menghasilkan tenaga, okay, tanpa menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Okay, biasanya bila kita menghasilkan sesuatu tenaga, contoh dia tenaga elektrik, okay, kita akan mengeluarkan juga karbon dioksida. Okay, kita akan mengeluarkan juga karbon dioksida. So apakah kaedah? Sebab bila kamu buat jana kuasa hidroelektrik, okay, plantation tu, kamu akan menggunakan cakul tu, arang batu untuk menggerakkan turbin. Jadi pembakaran arang batu tu akan mengeluarkan karbon dioksida. Okay. So kita kena guna kaedah lain lah untuk menghasilkan tenaga. Contoh macam kita guna nuklear. Nuklear energy sangat mesra alam. Dia tidak menghasilkan gas karbon dioksida. Dan dalam masa yang sama dia mengeluarkan tenaga yang banyak untuk digunakan. Okay, tapi di Malaysia kita masih di peringkat penyelidikan. Okey, ada contoh-contoh lain seperti tenaga angin, okey, tenaga ombak, itu juga tidak menghasilkan gas rumah hijau. Okey. Seterusnya adalah penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Okey. So kita kena fikirlah, adakah dengan pelupusan bahan-bahan ini kita akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, so it's good for us to think before we dump. Kalau kita dah masukkan ke dalam tong sampah untuk pelupusan, maka gas-gas yang terhasil bila perebutan berlaku
tidak lagi tidak lagi difikirkan. Okey, yang keenam adalah menggunakan bahan yang boleh kita semula. This is also satu keadaan. Contoh dia macam dekat botol sesuatu, botol minuman tu kan. So kalau dia tulis, dia tampal stiker dekat situ, boleh di kita semula, maka dia adalah satu produk yang akan mengurangkan gas karbon dioksida. Okey, yang terakhir adalah mengaplikasikan bahan yang boleh diperbarui dengan luas. Bahan yang boleh diperbarui ialah contoh dia bahan yang selalu ada. Okey, bahan yang boleh diperbarui. Kalau bahan yang tidak boleh diperbarui, maksudnya once kamu guna dah habis. Okey, itu contoh bahan yang tidak boleh diperbarui. Okay, so kita selalu make use of this bahan supaya kita tak membazir. Okay, kita tak selalu make use of bahan yang boleh diperbarui so that kita boleh reserve bahan yang tidak boleh diperbarui itu untuk benda-benda yang lebih penting. Okay, dah ke? Okay, so ini adalah 7 faktor yang mempengaruhi kadar penghasilan karbon, okay, ataupun kadar penghasilan gas rumah hijau. Okay, so we move on to guna semula. Kita semula dua benda yang berlainan guys. Kita semula is guna semula kamu ada plastik cup, kamu ambil, kamu guna balik. Okay, guna banyak-banyak kali. Okay, kita semula is kamu memang hancurkan dia untuk buat benda lain. That is kita semula. Okay, so we move on to question 4. Soalan ketiga, Apakah perbezaan antara jejak karbon dengan tapak tangan karbon? Okey, jejak karbon merujuk kepada kesan negatif. Kesan negatif produk. Okey, manakala tapak tangan merujuk kepada kesan positif produk. Okey. So ada dua keadaan, kesan negatif dan kesan positif produk. Okey, yang keempat, nyatakan dua jenis kitar hayat yang umum bagi suatu produk. Okey, ada dua keadaan tadi. Bila cikgu terangkan slide tadi, cikgu cakap satu titik pertemuan dia adalah it's either kitar semula. Okey, it's either kitar semula atau kita biarkan dia mereput. Okay, so cycle dia macam ni. Cycle dia waktu penggunaan, waktu pelebusan sama. Begitu juga dengan sumber pembuatan pengangkutan. So yang merubah di sini adalah hanya satu tempat, iaitu kitar semula ataupun mereput. Kalau kita biarkan dia mereput, maka dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida lah waktu pereputan tu. Tapi kalau kita kitar semula, maka kita tidak mengeluarkan karbon dioksida dekat situ. Okey. Seterusnya adalah apakah upcycle? Okey, so maksud upcycle, proses pengurusan yang cekap digunakan untuk menghasilkan produk plastik yang baru. Okey, produk plastik yang baru. Contoh dalam buku teks yang kamu ada, daripada plastik tu kan, daripada botol plastik tu kita boleh potong-potong dia untuk menghasilkan penyapu plastik. Okey, so kita boleh guna semula apa produk yang kita ada tu untuk menghasilkan produk yang baru.
kita upgrade dia. So upcycle ni merujuk kepada upgrading fungsi produk tersebut. Okay. Soalan terakhir, apakah isu mikroplastik yang diperkatakan dalam siratan makanan? So apa isu dalam mikroplastik ni? So bila kamu tengok dalam buku teks, dia tunjuk mikroplastik tu adalah plastik yang berukuran kurang daripada 5 mm. Okay. Dan mikroplastik ni akan dimakan oleh haiwan-haiwan akuatik. Okay. So bila haiwan akuatik makan, maka dia akan membahayakan sistem badan dia, menyebabkan haiwan akuatik mati, ataupun haiwan akuatik yang makan mikroplastik itu akan dimakan oleh manusia. So manusia pun akan terjebak sama makan mikroplastik ni. Okay. Jadi dia membahayakan kesihatan hidupan akuatik dan juga kesihatan manusia. Okay, so dia juga akan mengganggu siratan makanan. Kalau semua plankton makan mikroplastik, jadi plankton mati. Macam mana ikan nak makan plankton? So ikan dah tak ada makanan. So ikan pun mati. Okay, so siratan makanan tu akan terjejas. Begitulah. Okay, itu sahaja untuk 3.1. Sebarang soalan sila tanya.